Nomometrik 254393. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Zaini bin Wan Zainuddin dengan nombor metrik 253188. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rohimi Hilman bin Razwan bernombor metrik 254155. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amrul Irfan bin Zulkifli bernombor metrik 253128. Hari ini pula kami akan membentangkan mengenai salah satu alat ujian personaliti yang bertajuk Myers-Briggs Type Indicator atau lebih dikenali sebagai MBTI. Saya akan menerangkan mengenai latar belakang sejarah MBTI. Ujian MBTI adalah reka bentuk soal sidik psikometri untuk mengukur keutamaan psikologi dalam bagaimana orang menyedari dunianya dan membuat keputusan. Kat sini kami akan memberikan borang soal sidik kepada responden dan responden perlu menjawabnya. Hasil daripada keputusan tersebut, barulah kami mengetahui yang mereka lebih ke arah mana atau dunia yang lebih spesifik ke arah mana. Alat ujian MBTI ini diterbitkan pada tahun 1992 oleh Isabel Myers dan Catherine Briggs. Untuk pengetahuan semua, mereka merupakan ahli keluarga, di mana Isabel Myers merupakan anak kepada Catherine Briggs dan Catherine Briggs merupakan ibu kepada Isabel Myers. Alat ujian ni pada awalnya untuk membantu wanita memasuki dunia perindustrian, di mana pada ketika itu berlaku Perang Dunia Kedua yang terdapat dua kuasa besar, iaitu kuasa bersekutu dan kuasa paksi. Kuasa bersekutu terdiri daripada negara Commonwealth, Amerika Syarikat dan China. Dan kuasa paksi terdiri daripada Itali, Jerman dan Jepun. So apabila berlaku peperangan, ramai kaum lelaki masuk tentera untuk berperang dan bidang perindustrian tu terdapat kekosongan. So untuk menarik atau memberi peluang kepada orang perempuan memasuki bidang perindustrian tersebut, mereka perlulah menjalani ujian tersebut. Namun, hanya orang yang spesifik atau dunianya lebih ke arah bidang perindustrian sahaja yang akan diterima. So, lama-kelamaan, alat ujian ni diguna pakai secara berterusan dan relevan. Lama-kelamaan, dia menjadi perkara yang umum di sana. Akhirnya, alat ujian MBTI ni adalah untuk mengenal pasti kecenderungan semujadi seseorang atau cara pilihan seseorang dalam melakukan sesuatu perkara. Rakan saya akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai perkara-perkara yang terdapat di dalam alat ujian ini. Seterusnya, personality INFJ. Kata kunci bagi personality ini ialah kontemplatif. Individu jenis ini merupakan individu reflektif, agak mengambil berat, kreatif dan psikik. Okey, seterusnya personality INTJ. Kata kunci bagi personality ini ialah bebas. Individu jenis ini suka melakukan pekerjaan berdasarkan teori, skeptikal, melihat dunia sebagai percaturan. Seterusnya, personality ISTP. Kata kunci bagi personality ini ialah pragmatik. Individu ini jenis pemerhati, dingin dan menyendiri, bersahaja dan bersedia menghadapi apa jua kemungkinan. Seterusnya, personality ISFP. Kata kunci personality ini ialah artistik. Individu ini jenis mesra dan sensitif, perancang jangka masa pendek yang tidak dapat dijangka, merupakan ahli kelompok yang baik. Seterusnya, personality INFP. Kata kunci personality ini ialah idealistik. Individu ini jenis tegas, tidak direktif, rasa ingin tahu dan fleksibel. Seterusnya, personality INTF. Kata kunci personality ini ialah jenis konseptual.
Individu ini suka mencari penjelasan secara logikal tentang sesuatu yang diminati. Jenis senyap, berisi, mudah mengadaptasi. Seterusnya, personality ESTF. Kata kunci bagi personality ini ialah spontan. Individu jenis ini sangat fleksibel dan toleransi, fokus pada masa sekarang dan menikmati setiap saat apabila aktif bersama dengan orang lain. Seterusnya, personality ESFP. Kata kunci personality ini ialah pemurah. Individu jenis ini tidak berkira, mudah mesra, menerima seadanya dan bersemangat terhadap hidup manusia dan keselesaan. Seterusnya, personality ENFP. Kata kunci personality ini ialah optimistik. Individu jenis ini bersemangat, berimajinasi tinggi dan berorientasikan manusia. Seterusnya, personality ENTF. Kata kunci personality ini ialah intensif. Individu ini jenis ini sentiasa mencetuskan idea baru, sentiasa berhujah dengan orang lain untuk mendapatkan kepuasan. Seterusnya, personality ESTJ. Kata kunci personality ini ialah sukar berubah. Individu jenis ini sangat praktikal, realistik, bercita-cita tinggi dan suka menganjurkan projek dan individu untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, personality ESFJ. Kata kunci personality ini ialah harmoni. Individu jenis ini baik hati, teliti, bekerjasama dan suka kepada suasana yang harmoni. Seterusnya, personality ENFJ. Kata kunci bagi personality ini ialah mudah memujuk. Individu jenis ini sangat berkarisma, menuntut papasan sekiranya perkara yang tidak diingin berlaku dan sangat idealistik. Okey, personality yang terakhir ialah ENTJ. Kata kunci bagi personality ini ialah suka mengarah. Individu jenis ini mempunyai visi yang tersendiri, suka berkawan, kurang bertoleransi dengan ketidakcekapan diri sendiri. Seterusnya pula ialah mengenai kaedah permarkahan ujian MBTI secara manual. Kaedah permarkahan ujian MBTI ini secara manual dilakukan mengikut jadual yang telah disediakan. Bagi soalan 1, 8, 15, 22 dan 29 merupakan jawapan bagi dikotomi extraversion dan introversion. Bagi soalan tersebut, jika bahagian A lebih tinggi daripada bahagian B, ini menunjukkan individu itu merupakan jenis extraversion. Di sini saya sertakan jadual permarkahan secara manual yang telah siap ditadbir oleh pentadbir. Kami telah tafsirkan untuk laporan keputusan akhir ini dalam pelbagai bentuk, dan untuk yang bertulis mungkin kita akan keluarkan secara ujian tersebut secara manual lah. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat sebuah carta pie di mana ia menunjukkan peratusan responden yang mendapat personality dalam pelbagai kelas personality yang telah disediakan. Di sini hanya terdapat 9 kelas personality yang telah diterima oleh responden tersebut, dan selebihnya tak ada seorang pun yang terdapat dalam personality tersebut. Seperti yang kita lihat, ISTJ mendapatkan peratus sebanyak 17%, sama seperti ESFJ. Dan yang tertinggi ialah ESTJ di mana ia mendapati sebanyak 37%. Dan yang paling sedikit iaitu ISTP, personality ISFP, INFP, ESFP dan ENFP, di mana semuanya ini telah mendapat sebanyak 3% sahaja. Mari kita lihat di atas ni. Okey, jadual yang dekat atas ni lebih kurang maklumat yang lebih tepat lah, disebabkan di sini dia ada tulis bilangan responden yang menerima personality setiap personality tersebut. Okey, bagi ISTJ kita boleh lihat 6 orang telah mendapatkan personality tersebut, iaitu sebanyak 17%. Dan
ISFJ sebanyak 3 orang, sama seperti ISFP. Okey, kita lihat di situ yang mendapatkan peratus sebanyak 8.5% daripada keseluruhan. Dan yang paling sedikit menerima bilangan responden yang mendapat personaliti tersebut ialah ISTP, INFP, ESFP, ENFP. Antara 4 kelas tersebut ialah paling sedikit, di mana setiap kelas personaliti tersebut hanya seorang yang mendapatkannya. Dan yang paling tinggi ialah ESTJ, di mana bilangan responden yang telah menerima personaliti kelas ini ialah sebanyak 13 orang lah, 13 responden. Dan ESFJ sama seperti ISTJ, di mana bilangan responden ialah sebanyak 6%. Kita mendapatkan responden sebanyak 6 orang. Okey, personaliti ini adalah seorang yang bebas, bertanggungjawab dan memberi tumpuan. Hal ini mungkin juga kita, di mana responden merupakan mahasiswa-mahasiswa di universiti yang masih remaja, yang mungkin mahu bebas, bertanggungjawab dan memberi tumpuan. Semestinya mahasiswa ini memang seorang yang memberi tumpuan lah, mungkin dalam kelas dan dalam membuat kerja dan sebagainya. Okey, yang paling sedikit iaitu ISTP, ISFP, sebelum itu saya lupa. Untuk personaliti ESFJ ni seorang yang lebih memilih untuk berhubung dengan orang lain. Dia suka berkomunikasi dengan orang lain. Okey, seperti kaunselor lah, dia suka rapat dengan orang lain, sebagainya. Okey, bagi personaliti ISTP, ISFP, EFSP dan ENFP adalah yang paling sedikit, di mana masing-masing dengan 1 responden sahaja. Dan untuk pembentang seterusnya, mungkin dia akan menceritakan lebih terperinci lah bagaimana setiap personaliti ini membawa maksud dan apa yang maksud personaliti tersebut, ciri-ciri dia. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan kelebihan MBTI. Yang pertama, MBTI dapat membantu individu untuk mengenal pasti beberapa pilihan. Seterusnya, MBTI ini boleh digunakan dalam pelbagai bidang seperti pedagogi, latihan pekerjaan, latihan kepimpinan, kaunseling perkahwinan dan dalam perkembangan personal. Selain itu, MBTI boleh digunakan sebagai panduan untuk memilih jurusan pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian. Selain itu juga, MBTI ini dapat membantu untuk memahami diri sendiri dan memperbaiki hubungan serta cara kita melihat orang lain. Di samping itu, kelebihan MBTI ialah dapat memahami dan menerima perbezaan serta kepelbagaian. Perbezaan personaliti adalah sesuatu yang unik dan harus kita hargai. Akhir sekali, MBTI ini ianya tidak melakukan labeling atau dalam erti kata lain, menghakimi orang lain. Sebagai contoh, apabila seseorang individu itu extrovert, ianya tidak menilai individu introvert sebagai seorang yang bermasalah atau individu yang lemah. Walau bagaimanapun, MBTI juga terdapat kelemahan. Antara kelemahan MBTI ialah asas saintifik daripada MBTI telah dipersoalkan. Sebagai buktinya, Catherine Cook-Briggs maupun Isabel Briggs Myers tidak mempunyai apa-apa kelayakan saintifik dalam bidang ujian psikometrik. Tambahannya pula, jenis psikologi dalam teori Carl Jung yang digunakan dalam MBTI adalah dilihat tidak berdasarkan kajian-kajian saintifik yang digunakan. Seterusnya, bahagian saya yang terakhir ialah cabaran yang kami hadapi dalam mentadbir ujian MBTI ini. Pertama, cabarannya ialah pencarian responden yang agak terhad. Hal ini demikian kerana pelaksanaan ujian ini dilakukan pada waktu cuti akibat daripada penularan COVID-19. Oleh itu, ianya telah menjadi kekangan kepada kumpulan kami untuk mencari responden. Kedua, berlakunya penyalahtafsiran responden terhadap interpretasi kaunselor. Hal ini demikian kerana ujian ini tidak dilakukan secara face to face atau bersemuka dan hanya dilakukan secara atas talian atau online, sehingga menyebabkan apa yang diterangkan oleh kaunselor pada sesi
online disalah tafsirkan oleh responden. Dan cabaran yang terakhir yang kumpulan kami hadapi ialah responden tidak serius dalam mengambil ujian. Sebagai contohnya, responden mengambil sikap sambil lewa apabila diarahkan untuk menjalani ujian. Hal ini menyebabkan keputusan yang diperoleh oleh responden tidak tepat atau diragukan. Dan akhir sekali saya serahkan pembentangan ini kepada rakan yang lain. Terima kasih.